Dan seterusnya juga, Sophie, kita nak bercakap tentang keselamatan makanan negara, jua tentang apakah peranan koperasi. Dan kita akan berbicara dengan lebih lanjut semestinya bersama dengan kita. Saya kenalkan tetamu Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah selaku Presiden Angkasa Presiden Asian Cooperative Organisation. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Okey, apa Selamat khabar? Raya. Ya, sama. Selamat Raya. Selamat Raya, Datuk. Malaysia ni puasa sebulan. Raya pun lebih daripada sebulan. Alhamdulillah. Nanti insyaAllah Datuk Seri juga akan ke Spanyol katanya untuk ada persidangan Ya, yang akan diajukan. Cuma pertengahan bulan depan, mula daripada 17, 18, 19 sampai 20. Persidangan koperasi. Persidangan koperasi sedunia. Okey. Malaysia akan mempertahankan kerusi di peringkat berkenaan kerana kita memang kita salah satu pada 15 negara yang diberikan percayaan untuk duduk dalam lembaga koperasi antarabangsa International Cooperative Alliance. InsyaAllah. Selamat akan untuk kita daripada Malaysia. InsyaAllah, Datuk. Selamat banjir jaya di sana nanti. Dan Tan Sri Noh akan mengentui rombongan ni. Okey. Dijangka lebih kurang YBM akan pergi. Dianggarkan lebih kurang 60 hingga 70 pemimpin koperasi di Malaysia lah. Alhamdulillah. Lain daripada angkasa. Okey. Datuk Seri, kita nak berbalik kepada apa yang kita nak lunaskan pada hari ini berkenaan tentang peranan koperasi, ya, Datuk Seri. Kita melihat isu food security, kekurangan bekalan makanan dan juga isu food supply ini selalu menjadi bualan bukan saja pada tahun ini tetapi sudah pun mula diperdebatkan beberapa tahun kebelakangan. Jadi untuk permulaan ini, apa pandangan koperasi melihatkan kepada isu-isu tentang bekalan makanan dan juga keselamatan makanan ini? Okey, ni penglibatan koperasi dalam bidang pertanian ni adalah merupakan bukan perkara baru. Kita lihat jumlah koperasi yang fokus kepada sektor pertanian di negara kita besar juga, daripada 14,800 koperasi yang ada, kira-kira 5,000 ya koperasi. Memang antara matlamat utama ditubuhkan adalah untuk terlibat dalam bidang pertanian. Jadi bila bercakap pasal bidang pertanian, kita tak boleh lari daripada bercakap pasal mengeluarkan bahan-bahan makanan untuk negara kita lah. Selain daripada pertanian melibatkan tanaman utama yang komoditi seperti kelapa sawit dan getah. Kita juga lihat daripada pengeluaran makanan. Okey. Baik, dan baru-baru ni kecoh, Datuk Seri, berkenaan dengan kekurangan bekalan ayam seperti yang dikongsikan oleh rakan saya Ismail, dan memberi kesanlah kepada peniaga luar sana seperti yang kita kongsikan di paparan berita juga, iaitu peniaga terpaksa hentikan jualan ayam seawal 9 pagi kerana stok terhad dan perlu untuk menghadkan penjualan ayam. Dan ini merupakan isu keselamatan makanan menjadi topik utamalah global. Jadi bagaimana pula angkasa dan koperasi merancang untuk memberi solusi kepada permasalahan ini secara keseluruhannya, Datuk Seri? Ya, kami melihat ini adalah satu peluang kepada gerakan koperasi. Macam saya sebutkan tadi, memang dah ada koperasi yang terlibat dalam bidang pertanian, dan oleh kerana kita lihat isu makanan terutama sekali dalam konteks semasa ialah masalah bekalan ayam. Kita lihat orang koperasi, ahli koperasi je di Malaysia ada 7 juta lebih. Dan per kapita Malaysia, setiap orang akan menggunakan 2 ekor. 2 ekor ayam sebulan, lebih kurang dalam 4 kilo lah. Dan sudah tentulah sebulan saja untuk segmen koperasi, untuk ahli-ahli koperasi je kita perlukan ada 2 kali 7, mana 14 juta ayam untuk dibekalkan kepada ahli koperasi. Jadi kalau satu koperasi boleh mengeluarkan 5,000 ekor untuk satu reban yang biasanya standard macam tu. Jadi kita perlukan lebih kurang 2,000 koperasi yang terlibat dalam pengeluaran ayam. Ini untuk segmen koperasi. Kita tak jangan cerita market yang lebih besar, tapi koperasi saja. Dan di Malaysia ni kita lihat, saya juga duduk dalam jawatankuasa tindakan kawasan hidup negara yang difungsikan oleh Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dulu yang lepas-lepas Timbalan Perdana Menteri berfungsi, tapi kali ini adalah PM itu sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa PM sendiri fokus tentang isu makanan, terutama sekali ayam. Dan Tan Sri Noh yang juga merupakan Menteri Koperasi ada bersama-sama. Dalam konteks ini, isu ayam ni, Tan Sri Noh telah pun memberikan arahan supaya koperasi ini meningkatkan jumlah
pengeluaran ayam untuk memenuhi permintaan yang dikatakan berkurangan akibat daripada beberapa masalah termasuk kenaikan harga ayam dan juga masalah yang lain. Kita lihat penglibatan koperasi ini penting untuk bukan saja untuk pastikan bekalan ada, tetapi juga kalau sekiranya koperasi terlibat, dia boleh membantu mengurangkan kos pengeluaran ayam tu, dan kita boleh pastikan bahawa harga yang sampai kepada pengguna boleh lebih murah, kerana bila koperasi terlibat, sebenarnya koperasi boleh menguasai rantaian pasaran. Koperasi mengeluar, koperasi juga mengedar, koperasi juga memproses, dan ahli koperasi juga pembeli sebagai pengguna. Jadi ini antara strategi. Saya fahamkan Tan Sri Noh telah pun mengarahkan Suruhanjaya Koperasi membuat paper untuk diangkat kepada kerajaan untuk memohon tambahan peruntukan sebanyak 10 juta dalam usaha untuk memperkasakan koperasi dengan yang terlibat dalam bidang pertanian, khususnya ternakan ayam ni. Okey. Apabila cadangan itu dibangkitkan dan juga dibawa, Datuk Seri, ia menggambarkan akan berlakunya satu persaingan yang sihat, ya. Bukan saja untuk peternak sedia ayam dan pembekal ayam sedia ada, tetapi juga antara koperasi yang menternak, membekalkan dan juga menjual ayam itu sendiri dan juga bahan-bahan mentah itu sendiri. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat ini satu ruang pasaran yang lebih terbuka dan juga lebih kompetitif, bukan hanya dikuasai dan juga dimonopoli oleh setengah golongan ataupun setengah peternak dan peniaga? Ya, saya amat setuju. Kalau kita lihat dari segi peranan koperasi, selain daripada apa yang ada di Malaysia, apa yang berlaku di Malaysia, tapi di negara-negara luar. Di negara-negara luar, kita dapati koperasi memang menjadi pesaing yang sihat. Menawarkan perkhidmatan kepada pengguna-pengguna, terutama sekali terdiri daripada ahli-ahli koperasi. Contoh di Jepun misalnya, melalui JCCU, iaitu Japanese Cooperative Consumer Union di Jepun. Dia kontrol. Kalau pergi ke Jepun, pasaran dia punya, koperasi punya, pengeluaran koperasi punya, pengangkutan koperasi punya, dah tentulah kita boleh reduce kos pengeluaran, kerana rantaian itu dikontrol oleh koperasi, dan kita koperasi juga berpandang untuk mengurangkan orang tengah yang biasanya akan mengambil keuntungan yang banyak dalam kos pengeluaran, yang menyebabkan harga di peringkat ladang, di peringkat pengeluar rendah, sementara daripada peringkat pengguna tinggi. Jadi kalau menerusi gerakan koperasi, pelibatan koperasi secara menyeluruh, kita boleh menawarkan harga pengguna yang lebih rendah, dan dalam masa sama kita juga boleh menawarkan harga kepada pengeluar dengan harga yang lebih tinggi, kerana kita telah pun berjaya mengurangkan kos perantaraan yang melibatkan banyak peringkat. Ini antara strategi yang sedang dilaksanakan, dan dari segi pihak koperasi, insyaAllah kita bersedia untuk memenuhi tuntutan ini, dan kita pun menganggap bahawa ini soal, kalau dari Islam ni kita anggap ini sebagai fardu kifayah lah. Kan? Untuk pastikan ianya mendapat manfaat kepada orang ramai, khususnya ahli koperasi, insyaAllah. Baik. Dan berikutan dengan kenaikan harga ayam ni, antara salah satu faktornya adalah makanan ayam itu sendiri yang mengakibatkan harga ayam itu naiknya harga ayam dan juga telur. Dan ini menjadi antara perkara yang dibincangkan di media sosial juga, di banyak platform lah, Datuk Seri, ya. Dan ialah bagaimana daripada pihak angkasa sendiri melihat perkara ini, supaya kita tahu makanan itu menjadi satu perkara yang utamalah untuk memastikan ayam-ayam dalam keadaan yang sihat dan juga pemakanan yang baik untuk mereka ini, supaya solusi ini juga dalam masa yang sama, walaupun makanan itu masih berkualiti, mungkinlah ada perkara-perkara lain yang boleh Malaysia lakukan, terutamanya bagi makanan ayam. Untuk makanan ternakan, untuk makanan ternakan termasuk ayam, ya, komponen yang besar dalam ingredient, yang bahan-bahan yang ada untuk mengeluarkan makanan ayam ialah jagung dan juga kacang soya, kerana ia mengandungi protein yang lebih. Setakat ni dikatakan tidak ada sumber yang boleh mengganti kacang soya dan juga jagung. Dan angkasa sendiri sebenarnya 2 tahun lepas, angkasa sendiri telah pun ada kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk membajukan 4,000 hektar dengan
tanaman jagung bijiran. Dan kita telah mulakan projek ni di projek pilot projek ni di Kedah, di Husbah Kedah. Kita dah mula dan kita dapati usaha ni memang telah berjaya, tetapi oleh kerana COVID ni jadi rancangan itu agak tergendala. Tapi macam mana pun kita telah kena pasti 4,000 hektar. Dan kita jangka dengan andaian kalau dapat dijayakan 4,000 hektar ni dengan kerjasama Kementerian Pertanian, yang sebenarnya kita dapat permintaan daripada Kementerian Pertanian kerana mereka melihat Angkasa Gerakan Koperasi boleh memainkan peranan yang berkenaan kerana koperasi ini ada kekuatan. Banyak koperasi-koperasi dan kita berterima kasih juga kepada kerajaan negeri. Bila koperasi mohon tanah je, dia tak ada banyak sangat. Mana keutamaan diberi. Sebagai contoh, saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Wah Rosidi. Saya lihat kerajaan Pahang banyak memberi peluang, memberi tanah untuk koperasi-koperasi dalam usaha untuk mengeluarkan bahan-bahan makanan termasuk tadi jagung, nanas dan sebagainya. Dan berbalik pada sumbangan Angkasa dalam projek ternakan dengan mengeluarkan jagung, kita masih bergerak ke arah itu. Cuma saya juga mengesyorkan, maksudnya pakar-pakar lah kena cari pilihan untuk ganti gandum dan soya, kerana kita tahu walaupun kita kata gandum jagung sesuai di Malaysia, tapi dia punya yield per hektar tu agak rendah berbanding dengan negara-negara lain. Ini masalah dari segi cuaca dan sebagainya. Pertama sekali kita dapati pengalaman kita di Husbah tu untuk projek ialah masalah serangan daripada ulat kumbang yang dikatakan daripada Afrika datang menyerang, dan ini masalah besar. Jadi sekarang option yang ada, kita import. Kita tahulah bila ringgit Malaysia jatuh, jadi harga makanan ayam jadi tinggi, dan satulah kos pengeluaran ayam itu jadi tinggi. Jadi ini perlu dilihat, dan saya tengok ada dalam kajian, dan juga tengok dalam YouTube ada menunjukkan bahawa ada petani-petani kita yang usaha mencari alternatif kepada jagung. Ada yang gunakan sawit yang tandang segar ni, proses lain pada kena kek yang dikeluarkan oleh kilang-kilang yang memproses sawit untuk keluarkan minyak. Yang ada kiranya dia orang gunakan buah sawit yang sedia ada yang belum diproses, ada dibuat. Ini antara satu lain. Dan kita ada juga ketum bukan ketum ayam kan, yang silap faham. Ketum ayam ni kan salah satu dari protein, ada juga ubi kayu dan sebagainya. Ini mungkin kita juga kena cari alternatif lain. Dan dalam masa yang sama juga Angkasa ni insyaAllah pada bila kita bulan depan bila kita ada persidangan antarabangsa di Spain, di Seville, Spain, kita juga akan bincang dengan beberapa negara yang koperasi negara yang mengeluarkan ayam, termasuk Brazil contohnya. Kita mempunyai rakaian yang hubungan yang baik dengan koperasi-koperasi APEC di negara-negara lain. Jadi ini mungkin salah satu daripada option yang boleh kita fikirkan bersama. Maknanya Angkasa telah berfikir bersama dengan koperasi, kita juga akan bertindak sebagai pengimport je lah. Dan terima kasih kepada kajian Usul Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang telah pun membuka ruang pada orang ramai player-player lain untuk mengimport, bawa masuk bahan-bahan makanan ni, termasuklah ayam ni. Jadi terima kasih. Jadi tak perlu happy lagi dah. Sama-sama bolehlah bersaing, bawa masuk ayam. Dan Angkasa ni selain dia kerjasama dengan Gerakan Koperasi, kita juga akan bekerjasama dengan Nafas, iaitu Persatuan Peladang yang ada juga di seluruh Malaysia. Jadi kita akan kerjasama dengan Nafas, dan saya pun telah bincang dengan Pengerusi Nafas Datuk Zamri Yaakob mengenai perkara ini 2 hari lepas masa Nafas mengadakan sambutan hari raya mereka. Jadi saya ingat ini antara sumbangan yang boleh dilaksanakan oleh Gerakan Koperasi bersama-sama Angkasa sebagai APEC yang akan lead program ini. InsyaAllah. Datuk Seri, kita sedia maklum ada juga koperasi yang mempunyai jumlah pendanaan ataupun jumlah simpanan yang cukup besar juga ya. Jadi apakah ruang dan juga peluang kepada ahli-ahli koperasi untuk mendapatkan bantuan dan juga mendapatkan mungkin pinjaman yang lebih mudah supaya mereka dapat mengerjakan dan juga mengusahakan khususnya dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang industri makanan, kerana kita sedia maklum
maklum kita mahu melibatkan secara terus ahli-ahli koperasi itu sendiri. Saya setuju. Kerana sebenarnya daripada jumlah tamas contoh tahun 2020 41 bilion perolehan koperasi sebahagian besarnya datang daripada aktiviti pembiayaan kepada ahli-ahli koperasi. Jadi saya percaya kalau strategi ini dapat diperluaskan lagi. Kita tahu 70% lebih kurang pendapatan perolehan gerakan koperasi, bukan angkasa, gerakan koperasi keseluruhan memang daripada aktiviti kredit. Dan kita lihat berdasarkan pada laporan SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah kepimpinan Tuan Haji Sazali Harun, terlihat aset modal share yang ada dikumpulkan lebih daripada 16 bilion. Itu besar. Jadi kita percaya boleh diagih-agihkan dalam sektor pengeluaran makanan. Jadi untuk pinjaman yang dikeluarkan oleh koperasi kepada ahli-ahli yang terlibat dalam aktiviti ini adalah lebih mudahlah. Kalau minta dengan bank, dia akan ada proses syarat-syarat yang lebih ketat. Tapi kalau daripada koperasi untuk ahli-ahli dia mudah saja kerana ini sumber dalaman yang jumlahnya besar. Ya, baik, satu proses yang baik, kita ucapkan selamat berjaya untuk Datuk Seri dan juga mereka yang akan ke Sepanyol nanti. InsyaAllah itu akan mengundi semula. Kita doakan supaya Malaysia boleh kekalkan kerusi sebagai ahli lembaga. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah, Presiden Angkasa merangkap Presiden Asian Cooperative Organisation ACO untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Kita nak ke cerita pagi Perlis. Ya, betul. Kita nak ke Perlis untuk berbicara tentang kempen kesedaran kanser reproduktif wanita peringkat negeri Perlis. Jadi jom sama-sama